Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan buat kelas kita, kelas ni kelas yang terakhir. Dan mungkin kelas satu lagi, kalau saya nak tambah, saya akan tambahkan recording saja untuk kamu tengok nanti. Okay, sebab malam ni saya akan bertolak balik kampung. Jadi doakan saya selamat. Saya pun akan doakan kamu sentiasa untuk dapat jawab dengan baik nanti kan. Topik hari ini kita akan bincangkan topik berkenaan dengan satu topik yang memang ramai yang tak suka kan. Topik baru ni dalam SPM iaitu melibatkan topik insurans, cukai. Kita ada sikit saya selitkan matrik supaya kamu jawab dengan mudah kan. Okey, tengok soalan nombor 1. Nombor 38 tapi soalan kita soalan yang pertama nombor 38. Okey. Tengok boleh nampak Cik Hidayah mengambil polisi insurans perubatan dengan deductible. Bila dah biasa kamu buat banyak kali ni, kamu dah cakap dah tengok soalan ni. Deductible sama dengan 300. Okey. Dan pasal penyertaan peratusan co-insurans. Co-insurans dia adalah 80-20. Okey. Berapakah kos yang perlu ditanggung oleh Cik Hidayah? Soalan dia tanya kos oleh Hidayah. Kos Hidayah bukan insurans ni. Jika kos perubatan yang ditanggung oleh syarikat insurans ialah 12, nampak ada trik dia. Ada trik dia tu. Dia kata berapa Hidayah tanggung? Kan? Jika syarikat insurans tanggung 12,600. Yang ini yang dia susahkan itu sebab dia minta kos Hidayah berapa? Dia bagi kos insurans. Insurans dia bagi adalah sebanyak 12,600. Okey, yang ni dia terbalik pada biasa. Biasanya kalau kita nak kira Hidayah punya, dia akan bagi kos penuh. Kos penuh, kemudian kita tolak deductible dulu 300. Lepas tolak deductible, balance dia barulah kita bahagi antara insurans dengan pemegang polisi. Tapi sekarang dia terbalik soalan dia. Dia kata insurans 12,600. Jadi kita start dengan apa? Kita start dengan co-insurans dulu. Kemudian baru pergi deductible. Itu balik cerita dia. Jadi macam mana nak buat? Senang aja. First kali kamu tengok ni. Tengok yang ni 80-20. 80 ni insurans punya. 80 ni insurans punya. Maksudnya kita akan buat 80 kat situ. Saya buat 80 insurans punya. 20 Hidayah punya. Okey. Jadi 80 bahagian 80 ni adalah sama dengan 12,600. Kita letak benda yang cerita tu, apa benda tak kat atas. Ni kita kira kaedah pecahan, perbandingan. Sama dengan yang kita nak cari. Hidayah punya berapa? X. Ini kalau soalan susah ni. Hebat. Tapi kalau kamu faham, tiba-tiba masuk exam lebih kurang macam ni. InsyaAllah lah. Saya harap boleh jawab. Sekarang kita akan selesaikan yang ini. Bila kita selesaikan, nak cari X. Yang bawah ni kita potong. Bawa ke sebelah jadi darab. Okey, dia ambil kalkulator. Kalkulator saya. Okey, mana? Macam game ada ni. Okey, kalkulator. Kita ambil, tekan saja. Tekan yang ni dulu tak apa, yang besar dulu 12,600. Ya? Kalau ni buat darab silang boleh ke? Darab silang tapi jangan naiklah. Kita nak X, 80 jangan naik. Kita nak, sebab tu saya naik satu je. Sebab kita nak X. Kalau kita naik 80, nanti 80 turun balik. Dia pergi balik. Tak payah. Tapi konsep dia betul. Konsep dia kita pakai memang darab silang. Cuma, sebab kita nak X saja, jadi seorang aja naik. Okey. Darab dengan 20 bahagi dengan 80. Saya dapat 3,150. Okey. Jadi kat sini untuk bahagian kat sini adalah 3,150. X sama dengan 3,150. Okey, tengok. Soalan dia pandai tau. Soalan dia. Dia tanya situ adalah kos yang perlu ditanggung oleh Cik Hidayah. Kan? Yang ini Hidayah tanggung daripada co-insurans sahaja. Ini sebahagian co-insuransnya. Jadi jawapan kat situ dia ada A. A dia bagi 2,520. B dia bagi kat situ 2850. C dia bagi kat situ 3150. D dia bagi situ 3450.
Biasanya sampai kat sini, pelajar akan terus jawab, 350. Kamu kena ingat Yang ini Hidayah bayar peratusan daripada co-insurance. Okey? Tapi kamu kena ingat, ada satu benda lagi yang Hidayah kena bayar, iaitu Hidayah juga kena bayar deductible. Jadi kita kena tambah, Hidayah kena bayar juga deductible, 300. Jadi jumlah semua yang dia kena keluarkan adalah 3,450. D sebenarnya jawapan. Itu dia punya trik dia. Okey? Ini jarang ni, dia terbalik cerita. Biasanya kalau kita tahu berapa dia punya kerugian, kita kena buat deductible dulu. Balance tu baru kita bahagi. Sekarang dia terbalik cerita. Boleh? Ada soalan? Ini soalan agak sukar sikit, tapi soalan dia menarik cerita dia. Boleh? Boleh. Boleh okey. Nombor 1 tadi. Sekarang kita tengok terus nombor 2 pula Nombor 2 panjang soalan dia. Soalan nombor 2 ni, dia punya soalan dia dah berjela dah. Tengok. Nombor 2 saya ambil soalan nombor 39. Saya pilih soalan melibatkan topik ni saja Okey, kecilkan sikit jadual dia. Dia nampak Balikkan ni. Okey, soalan ni pasal apa? Kita tengok. Jadual 4 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1000 nilai muka insurans. Bertempoh boleh baharu tahunan yang ditawarkan syarikat Insurance X. Okey. Benda nombor yang pertama kita jumpa adalah dia kata nilai muka dia. Nilai muka dia 1000 Nilai muka dia 1000, okey. Kemudian dia bagi jadual itu ada lelaki, perempuan, ada umur dia, bukan perokok semua tu. Kita tengok apa soalan dia. Jadi kita patah balik sini Untuk soalan ni saya buka kat sini lah. Soalan ni panjang cerita dia. Okey, tengok. Saya akan tarik sini. Tak nampak ni. Okey. Encik Peter merupakan seorang lelaki yang berumur 27 tahun. Okey. Pertama, Encik Peter umur 27 tahun. Sihat dan tidak merokok. Okey, tidak merokok. Dia membeli polisi insurans bernilai 100,000. Okey, polisi dia sama dengan 100,000. Semua maklumat kita ambil dulu. Setahun kemudian, dia mengambil keputusan untuk menambah polisi penyakit kritikal. Okey, tambah. Dia nak tambah polisi penyakit kritikal. Iaitu PPK. Okey. Syarikat Insurance X menawarkan polisi penyakit kritikal sebanyak 50% nilai muka asas. 50% nilai muka asas dengan kadar premium setiap 1000. Maksudnya kat sini ditawarkan 50,000. Nampak? Ini insurans asal ditawarkan. Okey. Tapi dia kena tambah sebanyak nilai muka asal dia adalah 1000 sebanyak nilai muka RM1.62. Rate dia. Okey. Mengikut umur dan status kesihatan. Berapakah premium tahunan yang perlu ditambah oleh Encik Peter bagi penambahan polisi penyakit kritikal? Okey, dia tanya berapakah yang dia kena tambah. Jadi kita tengok jadual tu balik. Okey, yang pertama, Encik Peter lelaki berumur 27 tahun. Jadi dekat 27 tahun, tengok dekat 27 tahun. Kemudian dia tidak merokok. Dia tidak merokok. Okey, jadi lelaki bukan perokok, maksudnya 2.08. 2.08 kat sini. 2.08. Okey. Kemudian soalan dia tanya kat sini, berapakah premium tahunan perlu ditambah oleh Encik Peter untuk bagi penambahan polisi penyakit kritikal? Sekejap saya tengok.
Yang perlu ditambah. Yang ini dia trik soalan ni. Saya pun tadi tersilap baca ni. Dia kata dia nak yang perlu ditambah aja. Premium tahunan yang perlu ditambah oleh Encik Peter. Maksudnya yang dia tambah adalah yang ni saja. Ini saja yang perlu ditambah. Okey, kita ambil ni tengok. Nak kira dia senang je. 50,000. Okey, kemudian kita per dengan 1,000. Sebab nilai muka dia 1,000. Kemudian darab dengan dia punya kadar dia. 1.62. Okey. Yang tu yang dia perlu tambah. Sebab dia bukan minta semua. Saya ingat dia minta semua tadi. Kenapa dia bagi jadual tu kan? Sekejap. Okey, dia salah faham je. Tengok. Darab dengan 1.62. Kita akan dapat RM81. Okey. Kalau ikut soalan dia yang sebenar, cerita dia ni lah cerita dia. Yang perlu ditambah hanyalah RM81. Okey. Tapi bagi saya soalan ni rasa dia, sekejap kita tengok bahasa Inggeris dia. Addition of annual premium for the addition for critical illness policy. Dia nak tambah saja kan. Kalau dia nak semua, kita kena kira semua. Kalau nak kira semua, ini saya rasa kalau soalan mungkin biasanya dia tak akan tanya tambah saja. Sepatutnya dia kena kira semua sekali. Jumlah yang dia kena bayar kan. Jumlah yang dia kena bayar. Jadi patutnya dia kena kira sekali lah. Yang tadi ni 2.08 kan. Jadi kalau yang asal tu, premium asal dia kena kira 100,000 bahagi dengan 1,000 darab dengan 2.08. Ini yang asal dia kan. Asal dia 1000 bagi dengan 1,100 darab dengan 2.08. Jadi kamu akan dapat 208 kan. 208. Okey. Memang bila kita campur semua, dia akan jadi, dia kena bayar penuh adalah 208 campur dengan 81 sama dengan 289. Okey. Ini kalau dia minta semua. Biasanya soalan biasanya dia akan minta semua, tapi soalan ni dia tekankan dekat berapa premium tahunan yang perlu ditambah oleh Encik Peter. Kalau yang perlu ditambah hanyalah, jawapan kita kat sini adalah A, RM81. Ini kamu kena faham apa maksud nilai muka tu, cara kira dia. Berapa kita punya insurans, bahagikan nilai muka. Biasanya nilai muka kita 1,000, bahagi 1,000 darab dengan kita punya rate. Itu kaedah kita kira. Boleh? Ada soalan ke? Ya. 50,000 tu mana, macam mana kira dapat 50,000? 50,000 dia kata kat sini, syarikat tu menawarkan 50% daripada nilai muka asal. Nampak? Nilai asal dia berapa? Nilai asal dia adalah 100,000. Lepas tu dia nak tambah tu, syarikat tu tawarkan premium sebanyak 50% daripada yang asal. Maksudnya yang asal 100,000, maksudnya yang baru akan jadi 50% daripada 100,000 jadi 50,000. Oh baik, faham. Faham okey. Tengok soalan yang seterusnya, nombor 40. Tengok 40 pula. Sekejap. Saya boleh baca sini Encik Lee mempunyai pendapatan bercukai sebanyak 32,900. Pendapatan bercukai sama dengan 32,900 PB ya. Banjaran, apa banjaran? Oh, ini namanya banjaran. Aduh, first time saya nampak perkataan banjaran ni. Banjaran pendapatan bercukai daripada 20,001 hingga 35,000 ditunjukkan dalam jadual di bawah.
Okey. Dengan mengambil kira ribet cukai, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Lee. Cukai yang perlu dibayar oleh Encik Lee. Jadi kat sini, pendapatan bercukai Encik Lee adalah 32,900. Okey. Jadi nak kira dia kalau ikut jadual ni, mula-mula kita kira, dia kena bayar dulu 150 untuk 20,000 pertama. Maksudnya, yang dia cukai pendapatan dia 32,900, tolak dulu dengan 20,000. Yang ini dia dah kena bayar sebanyak apa? 150. Yang ini bukan kira bayar, ini kira 20,000 pertama ni dia kena bayar 150. Jadi kita tolak. Balance dia tinggal 129,000. Balance ni pula dia kena bayar mengikut kadar dia. Balance dia kena bayar mengikut kadar iaitu 3%. Jadi dia kena bayar lagi 3% daripada baki dia 12,900. Dan nilai maksimum dia 450, tak boleh lebih. 3% darab dengan 12,900. Jadi sama dengan 387. 387. Okey. Jadi jumlah cukai semua yang dia kena bayar adalah 387 campur dengan 150 adalah sama dengan 537 ringgit. Okey, 537 ringgit. Kalau kamu jawab 537 ringgit, salah. Itu kena ingat salah. Okey, kenapa? Perkataan yang dia bagi tahu sini dia kata apa? Dia bagi hint, dia kata dengan mengambil kira rebate cukai. Okey, kat situ nampak. Dia kena bayar banyak ni. Tapi ada rebate cukai. Apa rebate cukai? Rebate cukai ada dua jenis. Yang penting rebate cukai. Yang pertama adalah zakat. Zakat. Kalau kita bayar zakat, kita boleh tolak kat sini ni. Dah kira habis ni baru tolak. Berapa zakat kita bayar setahun? Jumlah zakat kita bayar setahun berapa? Tolak sini. Ini dikira biasanya zakat pendapatan. Sebab ini berkenaan dengan cukai pendapatan, jadi zakat pendapatan. Ini ada penjelasan kira habis zakat fitrah apa semua habis kira kacau. Zakat biasanya zakat pendapatan lah. Okey. Yang kedua adalah jika dia berpendapatan, saya panggil dia pendapatan bercukai, PB dia 35,000 ke bawah. Kurang daripada 35,000. Kalau pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000, dia layak mendapat rebate sebanyak RM400. Rebate dia sebanyak RM400. Jadi kat sini pendapatan dia berapa? 32,900. Jadi dia layak mendapat rebate sebanyak 400. Maksud kita tolak rebate pula 400. Tinggallah yang dia kena bayar akhirnya sebanyak 137 sahaja setahun. Bukan sebulan, setahun. Okey? Boleh faham? Boleh. Okey. Nanti kamu dah kerja nanti, semua ni sistem yang kira. Kamu tak payah kira sendiri. Cuma kamu kena sediakan ni lah. Resit-resit zakat ke, resit apa, kamu beli komputer, beli handphone, semua simpan resit. Jangan buang. Itu kita boleh tolak dalam pelepasan cukai. Okay. Pergi soalan seterusnya. Saya besarkan balik sikit. Okey, tengok. Ini kertas 2. Kalau kamu tengok dekat saya punya share, saya share tu besar sikit, nampak lah. Encik Azizul mempunyai pendapatan. Jumlah pendapatan tahunan. Jumlah pendapatan tahunan. Ini pendapatan tahunan, PT. Sama dengan 33,150. Pendapatan tahunan. Jumlah pelepasan cukai yang layak dituntutnya ialah 6,200. Jadi, kita tolak dengan pelepasan cukai. PC. Pelepasan cukai tolak PC berapa? 6,200. Jadi kat sini balance dia adalah kita panggil dia pendapatan bercukai, PB. Dapat?
26,950. Ini kita panggil pendapatan bercukai yang patut dikenakan cukai. Okey. Jadi kita tengok dekat senarai ini dia kat mana. Bila kita tengok dia dengan mengambil kira rebate cukai. Tambah sama nampak. Dia suruh kira rebate cukai juga. Kat sini 26,950 duduk kat mana? Dia duduk dekat area ni juga. Area ni area. Sama macam tadi. Okey. Jadi kita tolak yang pertama apa? 20,000 yang pertama. Tinggal 6950. Dia kena bayar sebanyak apa? 150. Dah kena bayar. Kan? Yang ni pula kena kira darab dengan 3%. Okey. Jadi 3%. 3/100 boleh. 3/100 pun boleh kira. Darab dengan 6950. 208. Jadi 2085. Jadi jumlah semua kat sini adalah RM35,358.50. Okey. Jadi sebab Encik Azizul mempunyai pendapatan kurang daripada 35,000, pendapatan dia kurang daripada 35,000, jadi dia mendapat rebate cukai kan. Rebate cukai dia sebanyak 400. Jadi kalau kamu tengok sini lepas rebate 400, maksudnya Encik Azizul tidak dikenakan apa-apa bayaran. Nampak kan? Jadi kat sini Encik Azizul ni tolak rebate. Rebate 400 maksudnya dia bukan dapat negatif tak. Dia maksudnya kalau kamu kurang, habis lah. Yang balance ni tak bagi. Itu rebate. Jangan minta pula balance. Cikgu ada balance sikit tak boleh. Jadi dia kira kosong. Jadi Encik Azizul tidak perlu membayar cukai. Tak payah. Okey. Boleh faham Boleh Izran? Okey. Boleh. Boleh Okey. Dan kita tengok balik seterusnya Puan Sheila. Ini 4 markah dia bagi ni. Nombor 15 soalan kegemaran ramai pelajar tapi soalan ni kebat. Kita tengok macam mana buat. Nombor 15 soalan metrik. Soalan metrik. Tarik. Kita buat kat kertas Nombor 15A. Tengok. Puan Sheila ingin mencuba satu resipi baru. Dia membeli 6 kg rempah dan 2 kg garam dengan harga RM20. Okey. Jadi kat sini saya ambil saya tulis tu 6 kg rempah campur dengan 2 kg garam sama dengan RM20. Okey, beza antara 2 kg rempah dan 1 kg garam ialah RM6. Beza dia. Beza maksudnya kita tolak lah. Iaitu 2 kg rempah. Okay, tolak dengan 1 kg garam sama dengan RM6. Dengan keadaan harga sekilo rempah lagi mahal pada harga sekilo garam. Itulah rempah lagi mahal, rempah tolak garam. Okey. Soalan nombor 1. Menggunakan pembelian X untuk harga rempah. Jadi rempah adalah X. Garam adalah Y. Dia bagi tahu kat situ. Tulis dua persamaan linear bagi situasi di atas. Dah siap. Jadi tukarkan dia kepada persamaan linear. Jadi dia akan jadi apa? 6X campur 2Y sama dengan 20. Dan bawah 2X tolak dengan 1Y, kita tulis Y saja sama dengan 6. Ini kita panggil dia dua persamaan linear. Okey, soalan matrik saya memang target soalan jenis macam ni lah tahun ni. Okey, nombor 2.
Dengan menggunakan kaedah metrik, hitung harga dalam RM, rempah dan garam. Jadi so kita selesaikan ni menggunakan metrik. Macam mana metrik? Yang pertama, kita ambil nombor dulu. Nombor dia kat sini adalah 6, 2, 2, negatif 1. Hati-hati dengan negatif. Hati-hati dengan negatif. Lepas tu dia punya huruf. X dan Y sama dengan 20 dan 6. Itu step pertama. Yang wajib buat. Lepas tu, lepas step pertama, kamu terus ambil kalkulator. Kamu ambil kalkulator, kamu terus tekan yang ni. Cari persamaan serentak punya. Okay. Kalau biasa, kalkulator biasa dia, kalau kamu pakai 570 ms warna hitam, dia kena buat mod sampai jumpa EQN dan pilih nombor 1, kemudian ambil unknown. Unknown ambil 2, dia keluar A1. Yang ni kalau untuk kalkulator yang 570 ms. Kalau kamu pakai kalkulator yang baru, dia sama juga, mod, kamu tengok dekat EQN, equation, kemudian pilih yang atas sekali, yang ANX. Dia akan jadi jadual, akan keluar jadual macam ni. Isi saja jadual tu, isi 6, kemudian 2, kemudian berapa? 20. Saja. Kemudian bawah dia 2, negatif 1 dan 6. Dan kita akan dapat X. Dan X adalah sama dengan 3.2, Y sama dengan 0.4. Okay, ini saya tulis kat sini. Tak ada makan jalan kerja. Okay. Jalan kerja yang wajib kamu buat. Apa jalan kerja wajib kita buat? Yang kerja yang wajib kamu buat hanyalah menunjukkan untuk buat dia punya songsang, metrik songsang. Metrik songsang maksudnya step pertama ni, step kedua kita tinggalkan X dan Y di depan. Hati-hati dia sama dengan. Kemudian kita buat songsang. Okay, songsang kamu boleh hafal je 1/2 kurungan tolak, kurungan besar, kemudian kurungan kecil. Okey, terus macam tu je. Okay. Kemudian yang bawah ni apa? Darab sini. 6 darab negatif 1. 6 darab negatif 1, negatif 6. Kemudian cross pula. 2 kali 2. 4. Kemudian tukar tempat. Negatif 1, 6. Kemudian tukar simbol. Dua-dua tukar simbol. Akan jadi negatif 2, negatif 2. Okey. Yang ini tak balik belakang. 6. Bawah ni tak payah kira yang ni. Kamu terus ambil jawapan yang kita buat tadi ni. Letak. 0.4. Ini kita panggil teknik dia. Okey. Dah siap ni. Baru kita tulis dengan jelas. Soalan nak apa? Hitung harga rempah dan garam. Jadi kamu kena tulis semula dalam RM. Jadi harga rempah sama dengan RM RM3.20. Harga garam sama dengan RM 0.40. Dia full lah. Okey, itu untuk soalan A. Boleh? Matrik saya rasa kamu dah siap. Ya. Kalau apa? Kalau jalan kerja dia 1/-10 Negatif 10 boleh? Lepas tu darabkan dengan nombor tepi tu kan. Lebih metrik tepi kan. Ni. Darabkan Dia kalau nak darab pun tak apa, kalau tak nak biar macam ni pun tak apa. Oh. Biar macam ni pun dia tak tolak sebab markah untuk penyelesaian ni 3 markah. Jadi 1, 2, 3 itu je wajib. Alright. Baik. Kalau kamu nak tambah step, contoh kamu nak tambah ni, tambah bawah dia satu lagi step kan? Tambah tak apa. Lebih bagus. Tapi jangan kurang. Dia tak boleh tak ada songsangan, tak boleh. Kalau tak ada songsangan salah. Dia akan tolak markah.
Okey. Baik, faham. Okey. Ini saya target matrik kamu boleh jawab lah. Okey, kita tengok terus. B. Soalan B dia lain pula. Soalan B dia nombor 15 B. Tengok soalan B. Dia bagi apa tu? Diberi bahawa matrik M sama dengan, nampak huruf besar adalah matrik 4, 1, 5, 2. Okey, dan N sama dengan X kecil. Kecil adalah nilai. Kan? Unsur dia Y -1, -5, 4. Ini mudah je. Okey. Kemudian dia kata MN ialah matrix identity. Kamu nampak? Dia kat sini sama ada dia bagi tahu bentuk perkataan. Contoh kat dia kata MN. MN adalah matrix identity. Ini dalam bentuk perkataan. Kadang-kadang dia boleh buat juga dalam bentuk nombor. Dia akan bagi tahu macam ni. Dia kata MN sama dengan 1001. Ini benda yang sama tau. Dalam exam dia boleh tunjuk mana satu. Dia tak kisah. Okey. Ataupun dia darab siap-siap. Ataupun dia susun siap-siap. Dia susun, dia kata ada satu matrik, kata dia buat macam ni. Dia buat kat situ ada 4, 5, 1, 2. Dia buat kat situ. Lepas tu X ni dia letak kat depan pula. Macam tu pula. Lepas tu belakang ni dia letak ni. Y -5, -1, 4 macam tu sama dengan 1001. Semua ni benda yang sama. Semua ni benda yang sama. Menunjukkan bahawa apa? Bahawa salah satu matrik ni adalah songsang yang satu lagi. Salah satu matrik ni adalah songsang yang satu lagi. Itu maksud dia. Kalau dia kata sama dengan identity, maksudnya salah satu dia mesti songsang. Ataupun formula dia kalau seorang A, seorang lagi A -1. Sama dengan I atas 1001. Ini formula dia. Okay. Jadi kerja kamu kalau jumpa soalan macam ni, dia kata identity ni, kerja kamu hanya terus pergi buat songsang. Buatlah songsang. Yang mana satu songsang. Jangan buat yang ni. Yang ni ada huruf. Buat yang tak ada huruf. Kita terus buat songsang. Kita terus buat songsang itu. Songsang 1 per, saya buat macam ni je. Okey, JC. 4 darab 2, 8. 1 darab 5, 5. Tukar tempat, 2, 4. Tukar simbol, -5, -1. Nampak kan? Ini kita kira, kita akan dapat itu sama dengan 1/3. 2, -1, -5, 4. Sekarang kita dah boleh bandingkan dengan jawapan. Nampak kan? Bandingkan dengan jawapan. Okay, tengok. Saya bandingkan dengan jawapan kita. Mesti ada benda yang sama, kalau tak sama salah. Contoh ni, 4 betul. -5 betul. Okay. -1 pun betul. Kita kena bandingkan macam tu. Kalau 3 lagi betul, baru 2 ekor ni betul. Nampak? Jadi kesimpulan kita apa? Y sama dengan 2. Satu lagi. X sama dengan 1/3. Okay? Boleh? Ini berkenaan dengan contoh dia dia cuma buat Y sama dengan 2. Tapi dia tinggalkan X tu, dia tak buat X tu. Potong markah juga. Dia tak buat mana? Ni. Bukan, maksudnya dia dah label dah Y sama dengan 2. Lepas tu kan X sama dengan 1/3, tapi X tu dia tak buat. Dia tak buat lah. Dia tak jawab. Dia tak tulis kat situ. Tak tulis kat sini. Dia biar je macam ni. Kan? Biasanya kalau dia tak tulis buat soalan ni jelas dia kata cari nilai X. Bila cari nilai X, final dia kamu kena bagi tahu X apa. Nampak? Kalau kamu tak bagi tahu memang tak ada soalan ni, memang dia tak bagi markah sebab markah dia 2 je. Nampak? Jadi kalau soalan dia, kamu jumpa soalan dalam SPM dia kata cari nilai X dan Y. Pastikan last kali kamu mesti bagi tahu siapa X siapa Y. Nampak? Walaupun kita dah buat, kita tak boleh bagi tahu kat pemeriksa tu, ni anggaplah sebagai ni sama, tak boleh. Jawapan yang penting, jawapan last ni dia kena tulis siapakah dia. Sama macam tadi, nampak?
Yang tadi mana? Soalan yang nombor 1. Jangan tinggal macam ni je, tak boleh. Ini kalau kamu tinggal macam ni, markah jawapan tak ada. Dia akan tolak satu markah jawapan. Sebab soalan tanya harga rempah dan garam. Harga mesti macam ni. Ada RM semua ni. Hati-hati. Ni jawapan dia kat sini. Ini semua jalan kerja. Jadi setiap kali kamu buat, last kali kamu pergi highlightkan jawapan ni. Okay? Tapi ada pelajar dia buat macam ni. Contoh kan, macam kamu cakap, dia tak buat benda ni tapi dia bulat. Dia bulat ni itu X sama dengan. Dia conteng je. Ini conteng. Dia conteng ni menunjukkan ni X. Itu janji dia kena tunjuk siapa X. Dia tak boleh anggap pemeriksa tu okey, kat sini X lah ni. Tak boleh. Faham tak apa saya cakap? Boleh? Boleh. Jadi yang terbaik, kita dapat jawapan, kita tulis mula. Sebab kalau jawapan kamu betul kan, kadang pemeriksa dia tak check sangat jalan kerja ni. Dia tengok lebih kurang je. X 1/3, Y 2. Betul jawapan budak ni. Dia pun ni direct. Sum. Bagi 2 markah. Sebab apa? Dia tengok jalan kerja ada. Dengan anggapan apa? Jalan kerja betul lah ni kalau jawapan betul. Okey. Sebab nak semak banyak kertas tau. Jadi kamu mudah kau pemeriksa akan mudah bagi markah untuk kamu. Yang terbaik. Okey, kita tengok terusan. Ni satu lagi soalan kebat ni. Tengok set gambar orang ni. Jom. Apa cerita ni? Okey. Encik Sen dan Encik Suresh. Saya kena buat ni. Nampak sikit nombor 17. Encik Sen dan Encik Suresh. Encik Sen dan Encik Suresh, kita ambil maklumat dia. Mempunyai simpanan sebanyak 120,000 setiap seorang. Jadi dia punya simpanan. Prinsipal adalah simpanan 120,000. P simbol dia P. Prinsipal juga adalah simpanan. Sama. Maksudnya modal ke apa benda ke pinjaman ke sama P je. Okay. Mereka telah melaburkan wang tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 9.1. Dia dah melaburkan wang 9.1 kan. Okey. Apa dia kata? Okey, Encik Sen membeli pangsa puri kos rendah berharga 120,000, habis duit dia. Dan dia menyewakannya. Dan mengutip sewa sebanyak 500 sebulan. Jadi dia sewa. Jadi pendapatan dia adalah daripada sewa, iaitu 500 sebulan. Okey. Encik Suresh pula menyimpan wang sebanyak 120 ke dalam akaun bank dengan kadar faedah 3.5% setahun. Faedah itu dikompaun sebanyak 2 kali setahun. Wow. Kan? Okey. Jadi kat sini 3.5% setahun. Setahun. Kemudian dikompaun sebanyak 2 kali setahun. Dikompaun. Dua kali setahun. Okey kat situ. Jadi kat sini seterusnya kita tengok selepas setahun. Selepas setahun. Tentukah siapa pelabur yang bijak? Setahun je. Berikan justifikasi anda selepas setahun. Okey, setahun je. Kan? Okey, tak apa. Justifikasi kita apa? Kita kira lah berapa dapat. Contoh, Cik Sen, selepas tahun dia akan dapat 500 kali 12. Nampak? Kenapa kali 12? Setahun ada 12 bulan. Jadi dia akan dapat, pendapatan dia adalah sebanyak 500 kali 12. Kamu akan dapat 6,000. Kan? RM 6,000. Okey, untuk Suresh pula. Ini Suresh ni. Kan? Dia Suresh ni dia 120 setahun tapi dikompaun 2 kali setahun. Apa maksud kompaun 2 kali setahun? Kan? Kompaun tu maksudnya
setengah tahun dia kira sekali. Lepas tu baki dia kira lagi sekali. Macam tu. Kan? Jadi contoh yang saya buat kat sini macam ni. Mula-mula pada 6 bulan yang pertama. Sebab dia kira dia compound 2 kali setahun. 6 bulan pertama dia akan kira tak siap dah. Dia akan kira tak siap. Kat situ dia punya P dia. P formula kita adalah jumlah dia adalah sama dengan P campur dengan PRT. Itu formula dia. Dia bagi A ni. A ni jumlah yang dia dapat. Prinsipal dia adalah 120,000 campur dengan yang ini faedah yang dia dapat 120,000. Okey, rate dia darab. Darab rate dia adalah sebanyak 3.5%. Okey, untuk time tu tak muat di bawah. Time ni maksudnya tahun. Time ni setahun. Setahun maksudnya dia kata 2 kali setahun maksudnya 6 bulan. Jadi yang pertama kita kira pada 6 bulan tu dia dapat apa? Dia 6 bulan. Bila compound ni, setiap kali 6 bulan dia akan dapat faedah dia. Dia akan kira kita akan dapat sebanyak duit dia akan menjadi sebanyak 0.5 tahun. Jadi kita kira dulu. 120,000 campur dengan 120,000 darab dengan 3.5% darab dengan 0.5 6 bulan pertama. Jadi duit dia sekarang dia dah jadi sebanyak P baru dia akan jadi 122,100. Nampak? Ini untuk 6 bulan pertama. Ini compounding itu panggil. Kan? Untuk 6 bulan yang seterusnya dia kira lagi sekali. Dia akan kira lagi sekali. Tapi P dah jadi yang ni lah. Jadi dia akan kira, dia akan dapat A dia pula, jumlah dia seterusnya akan dapat 122,100. Okay. Kemudian tambah dengan 122,100. Okey, dia punya darab dengan 3.5% darab dengan 0.5 juga. Setengah bulan seterusnya. Okey, saya pergi tukar je kat sini. Cikgu, darab 0.5 sebab apa? 0.5 sebab dia kata compounding dia dua kali setahun. Maksudnya kita kena kira setengah tahun. Setengah tahun 0.5 lah. 0.5 setengah tahun. Sebab P ni tahun. Kan? Setengah tahun 0.5. 1/2 boleh kan? 1/2 boleh. Okey, ini kita akan dapat sama dengan 124. Okey. 124,236.75. Okey, jadi duit dia dah jadi banyak ni, sebanyak ni lah. Kan? Dalam masa 1 tahun. Tapi berapa keuntungan dia? Keuntungan dia adalah sebanyak, kita tolak dengan asal balik. Untung dia punya dah sebanyak, dia hanya dapat sebanyak tolak 120 asal 4,236.75 sen. Ini selepas setahun lah. Ini untung dia. Okey. Jadi kat sini soalan dia, selepas setahun tentukan siapa pelabur yang bijak. Kalau selepas setahun memang yang bijaknya Sen lah. Dia beli rumah, dia sewakan ke orang, dia dapat lagi banyak 6,000. Yang ini walaupun compound tapi sebab interest dia rendah, dia dapat sikit je 4,236. Tapi kalau jangka masa panjang, kita tak tentu. Jangka masa panjang biasanya kena kira pula lah. Dia kena kira pula lain. Sebab bila jangka masa panjang dia akan bertambah.
Manakala untuk Sen pula, sewa rumah dia mungkin selepas 10 tahun dia akan naikkan sekali. Nilai rumah dia pula akan meningkat. Jadi itu jangka masa panjang pula, lain cerita dia. Jadi untuk yang kira tu jangka masa pendek, siapa yang lebih untung adalah yang ambil pelabur yang bijak adalah apa? Encik Sen. Sebab dia membeli para pesepuri kos rendah. Dan dia sewakan. Sewa ni kita terus panggil dia passive income. Jadi kita ambil ni Encik Sen. Encik Sen lebih bijak. Lebih bijak. Sebab apa? Dia mendapat pulangan yang lebih. Lebih. Sebab tu kalau kamu tengok bila kita simpan duit dalam bank ke apa, dalam fixed deposit ke mutual fund, pastikan interest rate kamu ni mesti 5% ke atas. Kalau 5% ke atas, dia compound tu shock. Lebih. Contoh macam ASB. Dulu ASB kita kan 7-8%. Tu untung tu. Tapi kalau dia rendah pada tu, memang sikit dia akan dapat. Okay. Boleh faham tak ni? Yang dia compound 2 kali ni. Tahu? Boleh. Boleh. Okey. Sekarang kita tengok soal. Ya. Kali markah kan. Kiranya semua jalan kerja yang ni lah. Semua jalan kerja yang ni lah. Semua jalan kerja dia. Tapi kalau kamu tunjuk, contoh kamu kira yang ni paling senang kira, nampak? Kamu kira ni dah ada markah. Kan? Lepas tu kamu tengok kat sini, contoh kamu tak kira satu, kamu kira faedah saja pun tak apa. Ni saya buat pakai formula sebab formula dia ada yang ni. Kan? Kalau nak kira faedah saja pun tak apa. Kira faedah tak payah P. P ni tak payah pun tak apa. Kira yang belakang ni saja pun boleh. Tapi yang belakang nanti kena campur balik bila nak kira ni. Sebab tu saya kira sekali. Ini formula dia bagi ni. Formula ni dia bagi. Kamu nampak je? Nampak simpan duit dalam bank ke, pinjam duit ke. Ada, kita panggil dia ada faedah persen ni. Inilah formula dia. Dia bagi dalam exam. Kamu tulis je formula dia. Lepas tu kamu ganti je. Apa saja yang kamu tulis akan dikira markah jika betul. Sebab tu dalam skema jawapan, dia tulis kat situ. Bukan dia tulis betul, dia kira. Kalau jawapan kamu kata berbeza dengan pemeriksa, dia akan tengok. Ada benda kamu tulis tak? Apa benda betul? Contoh, nampak tulis benda ni, formula. Dekat skema dia, okey, jika nampak tulis formula, bagi 1 markah. Kemudian dia kata, jika nampak gantikan, bagi lagi. Macam tu. Mungkin pengiraan, mungkin compound ni kamu tak kira, contohlah tak lupa kira compound. Mungkin sini 1 markah, sini kamu akan dapat 1 markah, dapat 2 markah ke ataupun 3 markah. Jadi kamu buat je apa yang patut. Jalan kerja tu susun, asalkan menggunakan formula yang betul, menggantikan nilai yang betul. Okey, dapat markah. Jalan kerja dapat markah, nilai dapat markah. Jawapan betul dapat markah jawapan pula. Okey? Ya. Tengok. Soalan ni panjang ni, markah dia 15. Soalan ni 15 markah. Okey. Soalan B pula, dia ada kat situ. Encik Sen ingin membeli insurans kebakaran untuk pangsapurinya. Ni kita fokus dekat Encik Sen. Sebab dari dia ada beli pangsapuri. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans pangsapuri tersebut ialah RM80,000. Ni RM80,000. Nilai boleh insurans kan. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 70% daripada nilai boleh insurans hartanya. Jadi co-insurans adalah sebanyak 70%. Okey. Kemudian dia punya deductible adalah RM2,000. Okey kat situ. Soalannya bawah. Mak saya dah ambil. Nombor 1 soalan dia minta. Berapakah jumlah insurans yang harus dibeli untuk pangsapuri Encik Sen itu? Okey, nilai boleh insurans RM80,000.
Co-insurance 70%. Jadi dia kena beli 70% daripada 8,000. Itu dia kena beli. Kan? Kita tengok 70% daripada 80,000. Jadi sama dengan 56,000. Yang ni nilai insurans yang dia kena beli kan. Okey. Kemudian nombor 2. Pada bulan Mac, Pasipuri Encik Sen terbakar disebabkan lintas pintas. Dia telah mengalami kerugian. Dia ada kerugian pula. Kerugian dia rugi sebanyak berapa tu? 65,000. 65,000 akibat kebakaran. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli Encik Sen jika dia menerima pampasan sebanyak, okey, kat sini tengok. First kali dia kata pampasan dia dapat 63,000 je. 63,000 pampasan dia dapat. Kan? Okey, berapa nilai insurans yang dia beli? Kita kena tengok. Maksudnya dia rugi 65,000. Okey, bila dia rugi 65,000, maksudnya dia kena bayar dulu deductible. Kan? Deductible. Bila deductible 65,000 tolak dengan deductible 2,000. Jadi maksudnya dia akan dapat 63,000. Nampak? Jadi dia dapat 3,000, maksudnya kalau 63,000 maksudnya dia bayar penuh. Kan? Soalan dia tanya apa? Hitung jumlah insurans yang telah dibeli. Jadi berapa telah dibeli? Dia Encik Sen membeli 56,000 infak insurans. Sebab 70% daripada nilai asal. Kan? Dia dapat pampasan penuh. Okey? Boleh ya? Sekejap saya cek betul ke? So, betul ni. Sekejap. Nanti kita kira balik. Saya cek. Saya rasa B. Ini maksudnya kalau dia bayar penuh lah. Dia bayar penuh. Yang B pula kat sini 46,750 je. Sebahagian je. Maksudnya 46,750. Kan? Okey. Daripada sepatutnya dia dapat adalah 63,000. Kemudian darabkan dengan sebahagian kan. Oh, silap. Ya, ada silap ni saya kira ni. Atas pun ada saya silap. Saya cek tunggu je Cek balik. Okey. Kita sambung balik. Yang ni betul. Yang bab B ni saya lupa. Dia kena pakai formula asal lah yang B ni. Sebab yang ini senang. Sebab bila kita tolak deductible, dia sama. Maksudnya dia bayar penuh. Bayar penuh maksudnya berapa dia kena bayar, banyak tu dia bayar. Bayar penuh. Okey. Yang ini pula, dia 47,000 dia bayar tak penuh tu. Dia bayar tak penuh. Dia bayar tak penuh maksudnya kita kena tahu berapa dia bayar. Berapa dia bayar adalah X. Daripada sepatutnya dia kena bayar berapa? 56,000. Nampak? Berapa dia bayar per dengan yang sepatutnya dia bayar. Sebab dia bayar sebahagian je. Kemudian
darab dengan kita punya berapa kita punya apa kerugian kita yang sepatutnya dia dapat. Sepatutnya dia dapat dah 63,000. Okey, kemudian tolak dengan deductible. Baru tolak deductible 2,000. Okey, saya check betul. Oh, bukan. Sini 65. Yang ni yang saya confuse. 65. Baru tolak deductible. Okey. Maksudnya yang ini formula ni sama dengan dia dapat. Dia dapat adalah sebanyak 46750. Sekejap saya tengok dia tak formula ni dia beri dalam exam . Oh, dia tak bagilah formula ni. Kamu kena tahu sendiri . Saya ringkaskan balik . Okey. Ini kita nak kira berapa dia punya kerugian kalau dia bayar tak cukup kan. Jadi maksudnya yang ini kita panggil dia adalah dia punya insurans, yang di insurans nilai insurans bahagi kan nilai sebenar kita panggil dia nilai sebenar insurans, nilai boleh insurans darab dengan kerugian tolak dengan deductible sama dengan kita punya pampasan. Yang dapat. Okey. Jadi yang ini nak kira ni kamu terus tekan kalkulator saja. Tekan kalkulator boleh terus kan. Tekan kalkulator kamu pakai ni terus. Pakai je terus X alpha X terus bahagi boleh. Bahagi dengan 56,000 darab dengan kerugian dia 65,000. Kemudian tolak dengan 2,000 deductible sama dengan alpha calculate. Sama dengan berapa pampasan dia dapat? 46750. Jadi banyak dia dapat. X kita adalah 42,000. Kamu boleh try . Jadi X sama dengan RM 42,000. Jadi dia tak bayar penuh. Dia tak bayar 56,000. Dia bayar 42 je. Bila dia bayar 42,000, dia dapat pun tak penuh. Dia dapat sebahagian. Ini untuk formula kalau orang tu bayar sebahagian, tak penuh. Okey. Yang X tu apa dia, cikgu? X tu? X ni nilai yang dia bayar. Sepatutnya dia kena bayar sebanyak 56,000. Kan? Kalau dia bayar 56,000, kerugian dia dapat 63,000 sebab tolak deductible saja. Nampak? Tapi syarikat ni soalan ni tanya, kenapa dia tak dapat penuh? Sebab bila kita kira, dia bayar hanya sebanyak 42,000 saja X tu. Kan? Yang dia bayar. Yang diinsurankan. Sepatutnya dia kena insurans 56,000 tapi dia insurankan 42,000. Tak sampai nilai yang patutnya dia insurans. Sebab tu dia dapat sebahagian saja daripada pampasan tu. Oh, faham. Ya. Ini dia macam kira pecahan lah. Tapi formula ni kamu ambil lah. Kan? Saya pun kadang-kadang lupa ni. Kan? Sebab banyak juga formula. Formula ni tak bagi dalam ni. Kamu kena buat sendiri dalam bentuk pecahan. Maksudnya nilai yang dia kena insurans bahagi dengan nilai yang boleh insurans sebenar darab dengan kerugian. Dan tolak deductible. Okey, dapatlah dia punya pampasan. Okey. Tengok soalan seterusnya. C. Okey, C.
pihak bank mencadangkan Encik Suresh. Pihak bank mencadangkan Encik Suresh untuk menyimpan dalam deposit tetap selama 5 tahun. Deposit tetap selama 5 tahun. Okey. Dengan menawarkan faedah yang lebih tinggi. Ni Suresh tadi ni. Suresh tadi dia kalah. Mula-mula dia kalah dengan Sun. Sebab tu saya bagi tahu, kalau nak simpan, nak dapat untung, dia kena seboleh-bolehnya faedah dia kena tinggi. Kalau rendah tak boleh. Dia kena tinggi faedah dia. Okey. Dua plan deposit tetap ditawarkan seperti ditunjukkan dalam Rajah 9.2. Okey. Jadi plan A. Plan A kadar faedah 65% setahun. 65% setahun. Okey, plan B kadar faedah sama. Matang selepas 5 tahun sama. Faedah di compound 2 kali setahun. Faedah di compound 4 kali setahun. Wah, beza dia adalah apa? Beza dia adalah bilangan compound. Terus, bilangan compound. Okey. Jadi soalan dia apa? Plan manakah yang terbaik untuk Encik Sun? Okey, kat sini plan A dan plan B. Okay, kalau banyak-banyak macam ni, kita boleh gunakan formula compound. Dia ada formula compound dia bagi. Kalau kamu tengok dekat senarai formula compound. Tadi saya bagi kira satu-satu. Sebab sikit. Ni dia bagi banyak kali. Sampai 4 semua ni, jenuh lah kira. Kan? Jadi ini cara untuk kira direct. Terus kalau untuk compound, dia bagi formula. Tengok. Dalam senarai formula kamu, ni senarai formula dalam SPM. Dia duduk dekat sini. Tengok. Faedah compound. Boleh nampak tak? Faedah compound. Kamu baca je. Dekat senarai formula dia tulis faedah compound. Faedah compound tu maksudnya cerita ni pasal benda yang ada compound. Formula dia adalah MV sama dengan P 1 campur R bahagi dengan N darab dengan NT. Dia bagi formula je. Simbol-simbol ni dia kata faham sendirilah. Dia bagi formula je. Kamu kena faham sendiri. Jadi macam mana nak faham sendiri kan? Itu kita kena buat latihan. Kat sini P tu apa? P adalah prinsipal, sama macam tadi yang kita buat prinsipal dia kan. Okey. Kita kira tengok. Untuk yang pertama, plan A, prinsipal kita, MV kita adalah sama dengan 120,000 tadi. Simpan mula-mula. 1 campur dengan R tu adalah apa? Kadar. Kadar dia adalah, rate dia adalah 6.5% setahun. 6.5% setahun. Jadi kat sini, kita tulis itu 6.5%. Jadi kalau kita tekan kalkulator, kamu boleh tulis 6.5% boleh. Setahun. N tu adalah compound. N ni adalah compound. Berapa kali compound? Berapa kali compound? Okey, kemudian kita tengok berapa kali compound. Dia kata untuk plan A 2 kali setahun. Jadi N ni adalah 2. Macam tu. Okey, kemudian NT ni apa? N ni 2, N adalah 2 sama. T tu adalah kita tengok berapa? Selepas tahun. Tengok selepas tahun, okey. 1. Boleh faham tak ni? Apa yang kita ganti-ganti ni? Faham. Faham okey. Tapi soalan ni jap. Oh, sorry. N bukan 1. Betulkan balik. Saya tak baca soalan tu. Matang selepas 5 tahun. 5 tahun maksudnya 5 tahun tu macam mana cikgu? Matang selepas 5 tahun maksudnya sebelum 5 tahun tak boleh ambil duit. Lepas 5 tahun baru boleh keluar duit tu. Itu kita panggil dia, kita simpan fixed deposit. Kita simpan tu duit tu. Lepas 5 tahun baru boleh usik. Baru boleh dapat duit tu. Nampak? Kita tak boleh pergi ambil suka-suka hati. Sebab tu dia bagi kadar faedah tinggi. Kalau yang kadar faedah biasa bank kita tu suka ambil, kita boleh ambil bila-bila masa, yang tu rendah lah. Yang ni kita panggil fixed deposit. Fixed deposit ni kalau kau pergi kat bank mana-mana pun ada fixed deposit. Kamu tanya dia yang ni je. Tanya dia berapa faedah setahun, kemudian matang bila.
selepas berapa tahun. Kan? Lepas tu kamu boleh kira lah, banyak. Dia memang yang ni puas hati terus dia. Kan? Jadi kita kira ni plan A, ambil kalkulator, kita kira tengok. Tu, kamu boleh tekan kalkulator 12000. Kemudian kurungan 1 tambah 6.5%. 6.5% tu kita boleh bahagi siap-siap. 6.5% dia akan jadi 0.065. 6.5%. Senang sikit. Kita boleh nak per dengan 2. Kemudian kuasa. Okay, untuk kalkulator biasa, kuasa. Lepas kamu tekan kuasa tu, untuk kalkulator, kamu lepas tekan kuasa, kamu letak kurungan. Kan kamu kena buat macam ni. Yang kalkulator biasa, kamu kena type macam ni lah. 12000. Okay, darab dengan kurungan. Lepas tu 1 campur 6.5 ni, simbol peratus ada, boleh letak simbol peratus. Kemudian kamu boleh per 2. Kan? Per 2, tutup, lepas tu kuasa. Lepas kuasa ni, kamu boleh tengok. Kalau kamu boleh congak 2 kali 5, 10, kuasa 10 je. Kalau tak boleh, kamu kena buat kurungan. Macam tu terus. Tekan kita. Dia akan dapat kat sini sama dengan 165,227.31. 32 lah. Dia banyak dapat. Jadi berapa keuntungan dia? Kan? Keuntungan dia adalah sebanyak, kita tolak 45,227.32 sen. Nampak? Dia punya keuntungan. Selepas 5 tahun dia dapat. Okey? Tapi nampak? Sebab tu saya kata rate dia kena 5% ke atas. Baru okey. Ini baru plan A. Plan B lagi something dulu kita kira sekejap lagi. Dia 4 kali. Okay. Apa beza kalau 4 plan B? 4 dia maksudnya tempat N ni saja gantikan dengan 4. Untuk plan B MV sama dengan 12000 1 campur 6.5% per dengan 4. Kuasa dengan 4 kali 5. Itu je beza dia. Kalau dia kata compound 4 kali tahun, 4. Kita tukar dekat situ je. Jadi 12000. Kamu cuba tekan kalkulator kan? Nanti kamu takut tak dapat. Empat kuasa dengan 20. Okey. Sini dia akan dapat sebanyak 165650.37. Okey. Jadi dia lebih sebanyak 45,650.37. Jadi yang mana lebih? Yang plan D lagi baik. Kita ambil. Boleh faham ke masuk nilai ni? Boleh? Ya, 6.5 tu saya calculate tadi dapat 2.8957. Hah? Yang ni? Ni jawapannya. Yang ni. Tak yang bawah ni biru. Yang ni? Yang satu kan 165650. Saya dapat 2.895. Oh yang ni Yang tu. Kuasa 20. Kuasa 20. 4 kali 5. Cuba betulkan tengok. Sebab N kita 4. Bila N kita 4, dia kata 4 kali 5 dia akan jadi 20. Dah. Dapat. Jadi kat sini kita akan tengok maka plan B lebih sesuai. Yang bawah tu apa cikgu? Yang mana? Yang ni? Tu apa? Yang ni saya tolak. Dia simpan duit banyak ni. Lepas 5 tahun, dia dapat banyak ni. Betul tak? Betul. Jadi saya tolak. Maksudnya dia untung banyak ni lah untung dia. Tolak dengan yang asal. 120,000. Ni tolak ni. Nampak? Jadi ni untung dia. Berapa dia punya keuntungan. Jadi kita tengok ni untung banyak ni untung banyak ni. Mana lagi untung?
Maksudnya lagi untung adalah plan B kan. Plan B lebih baik kan. Jadi maksudnya lagi compound tu lagi banyak kali dia compound lagi bagus. Compound tu lagi bagus. Lagi banyak dia compound lagi bagus. Okey. Ada setengah bank kan dia akan bagi kamu dia bagi compound apa 12 kali. Maksudnya setiap bulan compound. Ada tau. Dia compound setiap bulan. Tapi interest rate dia rendah sikit. Tapi setiap bulan dia akan kira. Maksudnya duit akan masuk setiap bulan. Tapi kita tak boleh ambil lah. Kalau kita dah janji dengan dia selama 5 tahun lah. Kan? Contoh macam kamu kalau ada modal ke mana tahu kan tiba-tiba dapat hadiah ke 120,000 kan. Masuk pertandingan nasyid ke apa kan. Dapat hadiah. Lepas tu kamu pun simpan. Kamu simpan nantilah lagi 5 tahun lah. Sebab nak belajar, sambung belajar apa semua kan. Lepas 5 tahun keluar sambung belajar ni dah buka bisnes. Kamu simpan letak je. Pergi tengok. Kadang-kadang dekat mutual fund pun bagus tak? Mutual fund lagi tinggi dia bagi. Dia boleh pergi sampai belas-belas %. Kan? Dia bagi. Kira lah tengok. Lepas 5 tahun kamu biar je duit tu. Simpan biar. Tak usik-usik. Lepas 5 tahun pergi tengok. Dia kamu dapat keuntungan kamu akan dapat tu, kamu boleh pakai keuntungan, ambil pokok dia letak balik. Ambil dia punya keuntungan ni, gunakan. Okey. Yang ini untuk inilah yang saya beritahu kalau ada duit seketul lah. Kalau pergi buat pinjaman, lepas itu pergi buat ni ya rugilah, dia rugi. Baik, interest kita tu kita hanya untuk bayar bank pula. Okey. Boleh tak? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi kita tengok soalan seterusnya. Kita tengok objektif lah. Puan Sheila. Sheila ke Sheila ni? Sheila. Puan Sheila membeli polisi insurans perubatan. Dengan deductible ni objektif lah. Deductible sebanyak 500. Yang ni mesti kamu boleh jawab lah kalau soalan objektif. Okay. Deductible sama dengan 500. Dia cerita dia pasal ni selalu Deductible co-insurance. 75, 25. Dalam polisinya, hitung jumlah kos perubatan jika kos perubatan yang ditanggung sendiri oleh Puan Sheila ialah 6500. Macam tadi soalan lebih kurang. Cuma dia ubah sikit. Yang ni dia kata Puan Sheila tanggung. Sheila tanggung sebanyak 655. Dia tanggung banyak tu. Dia tanya berapa kos semua. Jadi kita kena kira. Yang pertama, apa yang Sheila tanggung? Daripada deductible dia tanggung sebanyak 500. Betul tak? Tinggal 6050. Yang ini daripada mana? Daripada co. Co belah mana? 25% ni Sheila punya. Nampak? Jadi soalan tanya apa? Soalan tanya kat sini, hitung jumlah kos perubatan. Jumlah kos perubatan. Macam mana nak kira? Jumlah kos jangan kira 75. 75 kalau dia tanya insurans punya berapa. Tapi dia tanya kos semua. Kos semua maksudnya apa? 100%. Kita kena kira 100%. Jadi kita buat macam tadi. 25 6050. 100 tak tahu. Sama je tadi lebih kurang. Potong 100 bawa ke sebelah. Jadi kita akan dapat 100% kat sini. Okey, jadi kita kira kat situ akan dapat 100 darab dengan 6050 kemudian bahagi 25. Dia akan dapat 24200. Okey. Jangan lupa ini bukan kos semua, ini kos yang kita kira untuk co-insurance. Kos semua, kos daripada co kena campur balik dengan deductible. Dapat kos sebenar 24700. Ini kos sebenar dia. Macam mana?
Boleh ke? Boleh. Cuma kena faham siapa tolak dulu lah. Bila kena tolak dulu, kemudian yang ni kita gunakan perbandingan kaedah nisbah. Okey. Jawapan kita apa ni tu? Ada kan? C. Okey. Ni semua soalan kebat ni. Pendapatan tahunan. Puan Syahirah. Yang buat soalan ni perempuan ni. Asyik nama dia pakai. Kan? Dan allowance Puan Syahirah berjumlah 72,000. Ini pendapatan tahunan. Allowance yang dikecualikan cukai ialah 8,400. Okey, tolak allowance 8,400. Nanti kita kira kan. Dan jumlah pelepasan cukai 17,500. Tolak lagi pelepasan cukai 17,500. Tinggal berapa? 72,000 tolak 8,400. Banyak sangat kosong. Tolak dengan 17,500. Yang tinggal pendapatan bercukai dia adalah sebanyak 46,100. Pendapatan bercukai. Okey. Dia juga memberi derma sebanyak 200 kepada badan kebajikan. Kan? Hitung pendapatan bercukainya. Okey, derma tolak lagi 200 kepada badan kebajikan. Derma kita boleh tolak. Tolak 200. Yang tinggal 45,900. Hitung pendapatan bercukainya. Itu kan. Okey. Nampak? Tolak kerja dia. Soalan ni tolak je. Tolak dapat. Derma kepada badan kebajikan kita boleh tolak. Kan? Sebab tu bila kita derma kadang-kadang, bila kita buat derma kepada badan kebajikan, dia bagi resit. Belakang resit tu dia ada tulis situ. Dia ada chop nombor siri apa semua oleh LHDN. Dia tulis tu derma tu kita boleh claim dalam pengecualian cukai. Kan? Pengecualian cukai. Dan ni nama dia, derma ni. Okey. Pergi terus dekat soalan seterusnya. Soalan apa ni? Lain macam ni 4 markah ni. Insurance. Okey. Nombor 9, itu ambil. Jadual 2 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka insurans hayat. Boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans K. Ini macam tadi ni, geng rokok ni. Okey. Diberi bahawa syarikat insurans itu melambangkan polisi penyakit kritikal dengan perlindungan 40% nilai muka asas. Dengan nilai muka sebanyak 120,000, hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 38 tahun yang merokok. Sekiranya kadar premium bagi 1,000 ialah RM2 mengikut umur dan status kesihatan. Okey. Yang ini kat sini. Tengok. Tadilah. Nilai premium asal dia 120,000. Kemudian berapa persen dia bagi? Perlindungan 40% nilai muka asas. Dan dengan nilai muka sebanyak 120,000. Hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 38 tahun. Yang merokok. Jadi kat sini kalau ikut 38 yang merokok, dia punya kadar dia adalah lelaki merokok 2.67. 2.67. Okey. Sekejap saya semak dia punya dia rate lagi tambah sekejap.
Mana formula dia? Okey, sama. Jadi first kita kira dulu 40% daripada 120,000. 120,000 kat situ adalah sama dengan 48,000. Nampak formula dia. Okey, clear. Jadi yang ini kita panggil yang 40%. Kemudian apa kita buat? Soal dia kata apa? Rate dia, premium tahunan dia adalah sama dengan, jadi premium tahunan adalah sama dengan premium asas campur dengan premium tambahan. Asas campur dengan premium tambahan. Okay. Premium asas kita kira daripada rate yang dia bagi dekat jadual. Itu premium asas. Maksudnya 120,000. Yang asas 120,000 lah. 120,000 per dengan nilai muka kita 1,000 darab dengan 2.67 tadi. Ini premium asas. Campur dengan, okay, untuk penyakit tambahan dia kena 48,000 saja daripada 1,000 muka asas darab dengan, dia kata kat soalan ni tambah apa? RM2. Ialah RM2 saja. Jadi kita tekan kalkulator. Kamu akan dapat kat situ sama dengan RM320.40 campur dengan RM96. Sama dengan 416.40 sen. Okey. Kita tengok. Dia 4 markah. Ini jalan kerja dia lah. Kan? Tengok 1,000 tu apa? 1,000 tu dekat soalan dia ada begitu atas sekali. Jadual 2 menunjukkan kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka. Jadi setiap kali kita buat tu, semua nilai ni kita kena bahagikan. Kalau dia kata untuk setiap 1,000, kita bagi 1,000. Kalau soalan tu kata setiap nilai muka dia 100, kita bahagi 100. Dia ikut berapa dia bagi tahu. Tapi biasanya standard 1,000 lah. Kita tak pernah jumpa nombor lain lagi. Biasanya memang kita bagi 1,000 je. Berapa yang kita insurankan tu, kemudian bahagi 1,000, darablah dengan premium rate dia. Kadar dia. Yang ini siap ya. Ada formula tak dia bagi ya? Senarai formula, mana senarai formula tadi? Premium ada formula dia bagi. Premium kalau kamu lupa premium ada formula. Premium formula premium. Formula premium tu nilai muka polisi bahagi dengan X. X tu dah yang ni lah kadar tu. Kadar yang 1,000 tu. Biasanya RMX ni 1,000. Okey. Kadar tu yang point-point saja. Yang dalam kotak point-point. Ni kadar. Ni premium. Okey. Ni jumlah yang kita kira interest tadi. Bayaran balik kan. Ni compound interest. Okey. Cukai taksiran semua ada. Formula dia bagi dalam exam. Boleh? Boleh. Ya, kita tengok balik Okey, kita tengok Encik Zul pula Encik Zul bekerja sebagai seorang jurutera Bekerja sebagai seorang jurutera
pendapatan tahunannya pada tahun 2020 ialah banyak pendapatan dia. Selalu kita kira tadi pendapatan dia 30 lebih ya. Cik Zul ni banyak gaji pula. Okey, 15 kan Cik Zul. 103,500 pendapatan tahunan kan. Okay. Dengan potongan cukai PCB. PCB itu potongan cukai berjadual ataupun potongan cukai bulanan kan. Sebanyak 480 sama dengan 480 sebulan. Jadi kita boleh kira setahun berapa? Setahun 480 kali 12. Kita boleh kira siap. 5760 ni cukai dia. Dia dah bayar. Kalau ada lebih, bagi balik. Okey. Pelepasan cukai yang dituntut ialah sebanyak 21620. Pelepasan cukai PC kan. 21620. Okey. Kemudian ada ni kita tolak. Saya akan tolak ni. 103,500 tolak 21620. Kita akan dapat kat sini sebanyak 81880. Sekejap Okey. Kemudian nampak. Dia membayar zakat berjumlah 750. Okey, zakat 750. Derma sebanyak 300. Okey, kamu kena ingat derma tolak sini. Derma tolak sini. 81580. Zakat tolak last. Jangan silap tolak Derma tolak sini, zakat tolak last. Okey. A soalan dia. Apa soalan A? Hitung pendapatan bercukai Encik Zul. Cantik dah. Nombor 1 jawapan kita adalah RM81580. Ini kita panggil dia pendapatan bercukai. PB. PT, PC, PB. Kan? Tahunan pengecualian cukai. Pendapatan bercukai kan. Okey. Nombor 2. Jadual kadar cukai pendapatan individu jadual tu kan. Jadi yang mana Cik Zul punya? 81. Maksudnya kita ambil yang tengah. Yang tengah kan. Yang tengah tu Cik Zul punya. Jadi 81580 kita tolak dulu dengan 70,000 yang pertama. Balance tinggal 11580. Dia dah bayar sebanyak 4,500. 600 diskaun pula. Dia kena bayar banyak tu kan. Okay. Jadi balance ni berapa kadar nampak? Lagi tinggi gaji, lagi tinggi kadar. 21%. Jadi kena tambah dengan 21% daripada 11580. Tambahkan. Jadi 2431.8. Jadi jumlah semua hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Zul adalah sebanyak 46,000. 0,000 tambah dengan 2431.8. Jadi 7031.8 itu dia kena bayar sebanyak tu. Okey. Seterusnya jangan lupa ini cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okey. Tapi Cik Zul ada bayar zakat. Kemudian dia bayar zakat. Jadi kena tolak rebate dia semula. Jadi banyak ni kena tolak. Zakat last kali tolak 750.
Jadi tinggal 6281 80%. Yang inilah cukai pendapatan yang perlu dia bayar. Garis 2. Okey. Banyak tu. Okey. Boleh faham ni? Boleh? Bagaimana? Semua ni 7 markah lah. Semua tu 7, ada satu lagi. Nombor 3. Kan? Tapi nombor 3 tu dia tanya aja, nampak? Kan? Jadi maksudnya saya rasa sini 6 markah dia. Sini saja 6 lah sebab ataupun 5 lah sebab bawah tu mungkin 2 markah. Adakah Encik Zul perlu membuat bayaran cukai setelah potongan cukai bulanan? 1 markah itu. Kan? Sebab potongan cukai bulanan dia, tapi saya rasa 2 lah sebab darab 12 ni pun kira ni. Ini dikira ni 1 markah ni. Kan? Potongan cukai bulanan kamu tahu nak dapat setahun kali 12. Kan? 1 markah. Lepas tu soalan dia tanya apa? Adakah Encik Zul membuat bayaran cukai? Dia kena bayar lagi ya. Sebab apa? Dia bayar bulan-bulan potong baru 5,760. Yang dia kena bayar banyak ni. Jadi nombor 3 kan? 6281.8 tolak dengan yang dia dah bayar 5760. Yang ni dia potong bulan-bulan. Potong bulan. Jadi kita ambil sama dengan tolak 5760. Jadi baki dia 521.8%. Kan? Jadi jawapan kita jangan biar macam ni. Kita kena buat bentuk ayat sikit. Kan? Iaitu jumlah cukai yang perlu dibayar. Kan? Yang lebih daripada apa? Kan? Jumlah cukai yang perlu dibayar sama dengan RM 521.8%. Penuh ni. Nampak? 7 markah ni puas hati. Puas hati 7 markah. Boleh? Kan? Sebab tu saya beritahu kamu soalan cukai ni kamu try lah jawab. Sebab kita target sepatutnya kita dapat markah 50 ke atas. 50 ke atas maksudnya kita kena dapat setiap soalan tu 50% lah. Bila 50%, yang ini maksudnya kita dah lebih lah 7 dah ni. Tinggal satu lagi, B. B tu kita boleh jawab 3 markah. Kalau 7 boleh jawab, B tu tak ada masalah lah sebenarnya kan. Tengok apa soalan dia. Encik Zul memiliki sebuah rumah banglo berkeluasan, ni cukai tanah ni. B, 76 meter darab dengan 27 meter luas dia. Selain cukai pendapatan, dia juga perlu membayar cukai tanah. Diberi bahawa kadar cukai tanah yang dikenakan oleh kerajaan negeri ialah 0.25 setiap meter persegi. Bagi setiap meter persegi. Okey. Hitung jumlah cukai tanah tahunan yang perlu dibayar. Ini senang aja. Jumlah cukai sama dengan luas darab dia punya kadar. Luas dia 76 darab 27. Darab dengan 0.25. Darab semua terus. 76 darab dengan 27 darab dengan 0.25. Jadi dia kena bayar RM513 lagi untuk cukai tanah. Siapa suruh muat banglo, banyaklah kena bayar. Kalau duduk rumah flat, dia ada cukai serata. Dia ada kira lain pula. Ada bahagi je. Okey. Boleh? Boleh. Kurang lah. Itu soalan ni kurang lah. Jadi saya ada lagi 2-3 soalan ni. Kamu boleh try lah buat nanti tengok. Ada 2 soalan lagi. Tapi saya rasa ni dah basic dia dah okey dah. Okey. Nanti untuk soalan yang seterusnya saya akan saya akan postkan kamu punya jawapan kat kamu. Kamu try lah. InsyaAllah. Boleh Jadi jawablah sebaik mungkin Apa tak ada masalah. Tapi sampai esok lusa tu kalau kamu ada soalan, kamu boleh WhatsApp saya lagi. Kamu try je, tanya je tak apa. Try buat. Sangkut ke apa saya akan cuba. Okey? Saya doakan yang terbaik untuk kamu.
kan, lakukan yang terbaik kan. Lain tu semua kita serahlah ke Allah kan. Semoga Allah bagi kita ilham untuk menjawab dengan lebih baik kan. Okey. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kamu kan. Berapa bulan ni belajar ni kan. Okey. Cikgu. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Okay. Ada apa WhatsApp je? WhatsApp saya. Boleh Baik. cikgu. Nanti kami WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum.